Bab yang ketiga, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Jadi bila sebut tentang konflik dunia ni, kita akan cuba fahamkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi amat tidak patutlah ya bila nama je student yang belajar SPM, kamu belajar tentang sejarah, kamu tak faham tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sebab ini adalah antara perang yang cukup-cukup hebat dan cukup-cukup besar yang mengorbankan jutaan nyawa, yang di mana daripada perang ni kita akan belajar betapa pemimpin-pemimpin tertentu dengan ketamakan dia, dengan ketidakbetulan pemikiran dia, dengan gila kuasa dia, menyebabkan ramai manusia yang terkorban, ramai jiwa-jiwa yang derita lah. Ya, ini antaranya lah yang cikgu boleh beri pendahuluan kepada kamu, dan kalau boleh kita ingatlah, kita hayati apa makna keamanan dunia sekarang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, boleh dikatakan majoriti negara dalam keadaan aman, majoriti negara dalam keadaan yang masih lagi rakyat tu terbela hak dia. Majoriti, bukan kata tak ada, adalah negara-negara yang ada konflik di dalam negara dia, ada perang saudara di dalam negara dia. Dan yang terbaru ni pun bukanlah yang melibatkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dia ada konflik-konflik di rantau-rantau tertentu yang melibatkan satu negara atau dua negara atau tiga negara, dan melibatkan kuasa-kuasa besar pun ada, tapi dia taklah sehebat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang ini melibatkan gabungan-gabungan negara-negara tertentu melawan di antara satu sama lain. Ya, melawan di antara satu sama lain. Dan dalam kedua-dua perang ni, kita akan juga lihat betapa hebatnya Amerika Syarikat. Ya, apabila Amerika Syarikat dia menyebelahi sesuatu pakatan tu, pakatan negara tu, dan pakatan tu menanglah. Sebab apa? Amerika Syarikat ni dia ada kekuatan teknologi perang dia, kekuatan senjata dia, yang akhir sekali menyebabkan pakatan tu menang. Ini kita akan cuba fahamkanlah nanti. Jadi kita fahamkan ni adalah berdasarkan buku teks ya. Kita tak pergi in deep ataupun terlalu mendalam apa yang berlaku dekat Perang Dunia Pertama, apa yang berlaku Perang Dunia Kedua. Perang dia tu, pertempuran tu berlaku di medan-medan mana, di tempat-tempat mana. Kita tak pergi secara mendalam. Sebab kalau kita pergi secara mendalam, memang sangat-sangat banyak. Orang kata pun kalau kamu belajar sejarah pun, mungkin 2-3 semester tak habis kalau belajar tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Tu belum cerita tentang jeneral-jeneral perang lagi yang terlibat dalam perang tu. Kita tak cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam perang lagi. Senjata apa yang digunakan dalam masa Perang Dunia Pertama dan masa Perang Dunia Kedua. Sebab dalam Perang Dunia Pertama tu, aircraft ataupun jet pejuang tu dia tak develop well lagi. Dia dah ada, cuma dia tak sebagus dalam Perang Dunia Kedua. Ya, dia tak sebagus dalam Perang Dunia. Dan senjata-senjata api yang digunakan juga adalah lebih baguslah di Perang Dunia Kedua. Dan ada juga penggunaan senjata-senjata kimia, senjata-senjata kimia yang bukan hanya membunuh askar-askar yang ada, yang terlibat dalam perang, dia juga merosak ataupun membunuh, memberi kesan kepada penduduk-penduduk yang di kawasan tersebut. Kemudian adanya pembunuhan beramai-ramai, genocide, massacre, yang sampai sekarang lah dikenang sebagai sesuatu penganiayaan yang terlampau teruk oleh satu kerajaan kepada penduduk setempat, penduduk di tempat tu. Jadi ini semua adalah terlibat dalam konflik dunia. Dan daripada sini juga kita akan lihat betapa bertuahnya kita lah di bumi tercinta ni. Kita hidup dengan aman damai, walaupun kadang-kadang adalah perbezaan pendapat, kita bergaduh disebabkan sesuatu-sesuatu benda, tapi tak ada lah kita nak pergi ambil senjata, pergi tembak seorang lagi itu dan menyebabkan matinya beramai-ramai orang. Ya, tak ada lah sampai macam tu. Setakat bergaduh-gaduh, mungkin ada paling teruk pun ada mati, tu pun mati tak ada lah sampai 100, 1000, 100,000, tak ada lah sampai macam tu. Ya. Jadi kita tengok dululah apa yang ada dalam buku teks ni.
Yang ada dalam buku teks ni, dia ada cerita tentang kebangkitan semangat nasionalisme. Nasionalisme ni perjuangan lah untuk menuntut kebebasan, untuk keluar daripada penganiayaan, kezaliman yang selalunya dibawa oleh penjajah. Yang dibawa oleh penjajah selalunya macam itulah. Dan ada juga di negara-negara tertentu yang dibawa ataupun yang dicetuskan oleh gerakan untuk menentang raja sendiri. Sebagai contoh di Perancis kan. Okey, jadi kita nak tengok pada negara kita lah. Jadi nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Pertama ni macam mana. Padahal benda ni kita dah belajar sebenarnya secara banyak jugalah dalam bab yang kedua. Tapi ni diulang balik supaya kita ingat sikit sebanyak kita ingat balik lah. Jadi awal abad ke-20, British berusaha bendung pengaruh idea gerakan Islam di Timur Tengah. Nampak tak? British ni, dia bagus. Bukan bagus. Baguslah, dia bagus dan dia bijak. Sebab apa? Sebab British ni boleh dikatakan lebih daripada 20% tanah yang ada di dunia ni dijajah oleh British. Dia colonized by British. Dijajah oleh British. Kemudian dia ada koloni-koloni yang hebat-hebat yang berasal daripada British. Contohnya Amerika Syarikat sendiri pun sebelum revolusi yang berlaku di Amerika tu, yang menuntut kemerdekaan tu, dia dikawal oleh British sendiri. Jadi antara yang hebat pada British ni, dia ada satu sistem pemerintahan yang bagus untuk kawal dia punya tanah-tanah jajahan ni. Kemudian dia ada kekuatan dari segi armada, kapal perang dia, kapal laut perang dia. Jadi memang sangat-sangat hebat. Kalau kamu tengok cerita Pirate of Caribbean kan, menunjukkan betapa kuatnya armada perang British. Cuma dia kalah sebab apa? Sebab ada Jack Sparrow lah, ya, Jack Sparrow. Kemudian adanya mitos-mitos sotong gurita lah, apa benda lah yang menyebabkan dia kalah. Tapi kalau tidak ada mitos-mitos tu, memang menunjukkan betapa hebatnya armada kapal laut, kapal perang laut tentera British, ya, tentera British sangat-sangat hebat. Tapi walaupun dia sangat-sangat hebat, dia cerdik. Jadi kalau kita memerintah sesuatu tempat, kita jangan sampai satu tahap kita terpaksa kena guna kekerasan. Kita gunakan tenaga yang ada. Gunakan segala macam keadaan yang sangat-sangat radikal. Jadi untuk elakkan rakyat-rakyat ni bangkit menentang British ataupun menyebabkan kekacauan, menyebabkan ketidakstabilan politik berlaku di tanah Melayu ni, dia bendung dulu pengaruh-pengaruh ni. Dia tak nak pengaruh-pengaruh ni mencetuskan ketidakamanan dekat tanah Melayu ni. Sebab apa? Sebab antaranya pemimpin yang memerintah ataupun yang mengawal tanah Melayu ni akan dapat rekod yang buruk lah. Sebab apa? Kamu kena ingat, British, kerajaan British di tanah British tu, pemimpinnya dilantik oleh rakyat. Dia ada sistem demokrasi dia. Raja dia adalah raja yang berperlembagaan. Apa-apa sahaja yang berlaku di dalam negara atau di tanah jajahan akan diadili ataupun disemak imbang oleh Parlimen British tu sendiri. Jadi kalau sesuatu berlaku tidak kena, dia akan dihentamlah oleh Parlimen. Pembangkang akan lihat itu adalah sesuatu yang tidak patut berlaku di tanah jajahan. Kalau menyebabkan ada 30 orang mati ke, 40 orang mati ke, ini sesuatu yang tak patut berlaku di tanah jajahan, menyebabkan ketidakadilan, kezaliman bagi penduduk asal di situ. Jadi British dia pun tak adalah teruk sangat. Jadi dia masih lagi ada sensibility lah. Dia masih lagi sensible, masih lagi waras. Dia bukannya jenis pemimpin yang kata apa, sangat autokratik, diktator. Kalau orang tak setuju dengan dia, dia bunuh je. Dia tak macam tu. Ya. Cuma kalau orang berkeras dengan dia, menggunakan senjata ke, sangat-sangat radikal ke, bunuh pegawai dia, baru dia akan bertindak lagi keras. Sebab apa? Sebab dia dapat berhujah di atas peristiwa tu, memang patut kami kawal, patut kami lakukan perkara tersebut. Jadi dia ada jawapan nanti nak dijawab kepada rakyat-rakyat dia di British tu sendiri.
Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi British akan guna Raja Melayu perkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904. Nampak tak? British dia tak boleh nak kacau tentang Undang-Undang Islam. Nanti orang-orang yang dekat tanah Melayu, orang Islam dekat tanah Melayu, dia akan marah, dia tak suka. Kenapa British nak kena campur atas urusan agama Islam pula? Dahlah mereka bukan Islam, tiba-tiba nak campur atas urusan agama Islam. Jadi ini satu benda yang tak patut. Jadi British dengan kebijakan mereka dalam memerintah, dia gunakan sultan-sultan yang ada. Jadi sultan-sultan pastinya akan bersetuju lah. Dan kamu kena ingat, sultan pun terikut juga. Dia takut juga dengan British ni, sebab British dengan kebijakan dia ni, dia mampu untuk jatuhkan seseorang sultan tu. Okay? Dia mampu jatuhkan seseorang sultan tu kalau sultan tu tidak bekerjasama ataupun membantah, melawan mereka. Jadi bila dia jatuhkan, dia bijaknya British ni, dia ambil lantik sultan yang baru tu daripada adik-beradik sultan yang dijatuhkan tu. Jadi nampak tak, dia memainkan persaingan di antara ahli keluarga tu. Jadi yang adik-beradik dia tu mestilah ada pengikut dia sendiri yang akan menyokong. Ya, dia tak ambil daripada orang luar, dia ambil yang menyokong. Jadi di situ tu bila ada pertarungan adik-beradik, siapa yang tak disokong oleh British dah tak jadi sultan. Dah keluar daripada istana nanti. Dah tidak ada sebarang kuasa untuk kata apa-apa tentang pemerintahan. Jadi di situlah. Jadi sultan-sultan pun takutlah. Dia orang tak naklah dijatuhkan sebagai rakyat biasa ke kan. Daripada pangkat dia sultan, raja, tiba-tiba dia hilang keseluruhannya tu. Jadi dia tak nak macam tu. Jadi nak tak nak, dia bersetujulah dengan British. Dia pun baiklah sebenarnya dengan British ya, sultan-sultan ni. Raja-raja Melayu sebenarnya ramai juga yang baik dengan British. Jadi dia perkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan siapa cetak dan edar tulisan berkaitan agama dan politik Islam tanpa izin boleh dihukum penjara. Jadi tak boleh sesuka hati nak keluarkan tulisan yang mengenai agama Islam ke, mengenai kita nak sokong orang tu ke, mengenai gerakan-gerakan islah ke, gerakan-gerakan pan-Islamisme ke. Jadi tak boleh sesuka hati. Dia kena dapatkan dulu persetujuan daripada kerajaan negeri waktu tu. Yang di mana yang dipimpin oleh sultan lah sebagai ketua agama Islam bagi negeri tersebut. Supaya nanti dia dapat kawal lah aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu gugat kuasa British di tanah jajahan. Jadi British perkenalkan 2 badan penyiasat untuk kawal gerakan islah Islamiah. Jadi dia ada Jabatan Siasatan Jenayah, Biro Siasatan Politik. Ada 2 jabatan ni. Cikgu pun tak pastilah apa beza dia, tapi ada 2 jabatan ni yang akan kawal aktiviti-aktiviti ataupun penulisan ataupun gerakan-gerakan yang kelihatan seperti membawa agama, tetapi di sebalik dia tu cuba nak melawan British. Jadi dia akan cuba cek dan pastilah dia akan kawal benda-benda ni semua. Okey. Sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Jadi sebelum Perang Dunia ni tercetus, memang adalah gerakan-gerakan orang Melayu dan dia cuba menentang campur tangan British. Orang Melayu ni pasti je lah. Dia tak suka lah. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, siapa-siapa lah yang dia dah berasal daripada tanah tu, dia dah duduk lama di situ. Mak ayah dia duduk di situ, nenek dia duduk di situ, datuk dia duduk di situ, moyang dia duduk di situ. Dia tak pernah kenal tempat lain. Jadi daripada turun-temurun dia di situ, tanah dia, rumah dia, langit dia, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Tiba-tiba datang orang asing yang kulitnya berbeza terus, cakapnya berbeza terus. Ya, agamanya berbeza terus, budayanya berbeza terus. Jijak je kaki di tanah Melayu, tiba-tiba dia jadi pemerintah. Dia jadi orang paling berkuasa sekali. Tanyalah siapa-siapa penduduk asal di situ suka ke tidak, mestilah tak suka. Mestilah sikit sebanyak dalam diri dia ada kuasa, ada niat untuk menentang. Kenapa pula tiba-tiba kami nak kena dengar hampa punya cakap?
Jadi macam tu lah lebih kurang. Jadi orang Melayu ni nak tak nak, dalam diri dia sebenarnya ada sifat nak menentang campur tangan British ni terhadap kehidupan seharian mereka. Terutama sekali kalau melibatkan duit lah, melibatkan duit. Dah lah kami ni susah. Hidup kadang-kadang tak makan. Kadang-kadang sekali sehari saja makan. Lepas tu anak-anak kami tidak dapat pelajaran yang sepatutnya. Dari satu generasi ke satu generasi miskin semiskin-miskinnya. Jadi bila British datang, dia kenalkan cukai itu, kenalkan cukai ini. Kami yang daripada miskin ni terus jadi fakir miskin. Terus melarat seteruk-teruknya. Terpaksa kena bayar pula British. British dia dengan pakaian dia yang hebat, dengan kenderaan dia yang hebat, dengan orang tunduk apabila jumpa dengan dia, tiba-tiba ambil lagi duit daripada rakyat-rakyat yang miskin ni. Betapa tak puas hatilah golongan-golongan, terutama sekali golongan-golongan yang bawah-bawah ni. Melihat betapa bawah satu golongan ni, yang bukan asal daripada situ pun, semakin lama semakin senang hidup mereka. Dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan rumah yang besar. Yang rakyat-rakyat asal ni duduk, rumah pun nak runtuh. Miskin, setiap hari ni miskin, nak makan pun susah. Terpaksa kena tunduk, terpaksa kena hormat, terpaksa kena bagi duit dia yang sedikit tu kepada penjajah-penjajah ni. Jadi dia rasa betul-betul tak guna. Okay, rasa betul-betul celaka lah hidupnya ni bila adanya penjajah ni. Cikgu nak merapu lah tu. Panjang pula cerita dia kan. Jadi gerakan awal terbuka dapat reaksi keras British. Jadi British pastinya tak nak penentangan-penentangan ni. Ya, kenapa pula nak menentang ni? Hampa hidup lah macam selalunya. Tak pasal, tak payah nak cakap banyak-banyak sangat. Ya. Sebab apa, bila ada penentangan-penentangan, terutama sekali yang dari segi radikal sampai satu tahap dia nak angkat senjata, nak lawan dengan British. Jadi British dia akan semakin keras lah dengan golongan-golongan yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak nak nanti dia dapat kritikan daripada kerajaan British di tanah British nanti. Okay? Akan mempersoalkan dia kenapa dia tak jalankan tanggungjawab dia untuk kawal tanah-tanah jajahan ni. Jadi kebangkitan Islam peringkat antarabangsa sebabkan British waspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Jadi daripada gerakan kebangkitan secara antarabangsa ni, jadi bertambahlah British tu rasa waspada, rasa kena buat sesuatu supaya nanti tidak melampau sangat dia punya tindak balas daripada golongan-golongan yang menyertai gerakan untuk menentang British ni. Dan di antaranya kita ada Tok Janggut. Okey, Tok Janggut. Jadi Tok Janggut ni dia penduduk dilahirkan di Kelantan lah. Kalau tak salah cikgu, di Pasir Putih ya. Betul? Dilibatkan Pasir Putih kan. Jadi penentangan hasil kesedaran politik antarabangsa bagi pertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan libatkan penduduk di Pasir Putih. Yang paling utama sekali antara yang menyebabkan Tok Janggut ni bangkit menentang British adalah dia memperjuangkan agama, kemudian ada melibatkan isu cukai. Jadi cukai ni biasalah. Pergilah mana-mana generasi pun, mana-mana situasi pun, mana-mana negara pun, bila melibatkan cukai ni, melibatkan titik peluh rakyat mencari rezeki, kemudian diambil oleh pihak-pihak lain dan mengkayakan pihak-pihak tertentu, mesti akan rasa tidak puas hati. Pergilah tanya dekat mana pun. Dekat Amerika Syarikat, rakyat dia bangkit boleh jatuhkan presiden yang ada disebabkan cukai. Pergilah dekat France pun, ada yang Yellow Vest ke apa, Yellow Jacket tu, bangkit menentang Macron tu disebabkan cukai. Di Malaysia pun ada juga disebabkan cukai. Bila cukai itu kelihatan mengambil lebih daripada yang sepatutnya, dia rasa tak puas hati. Okey, sepatutnya rakyat tu perlu ada kuasa yang sangat-sangat besar terhadap duit dia sendiri. Jadi dia tak nak, kenapa pula orang nak tentukan duit dia nak buat apa? Jadi biarlah dia nak tentukan duit dia macam mana. Kalau dia nak simpan untuk kesihatan dia, dia dapat simpan sendiri duit untuk kesihatan dia. Dia mungkin dia ambil insurans. Jadi kenapa pula orang nak kena tentukan dia nak guna duit dia tu macam mana? Jadi dia tak nak cukai-cukai ni. Tambah-tambah pula, kalau kerajaan yang berdiri atas
kaki dia sendiri, atas negeri dia sendiri, itu tak ada masalah sangatlah. Cukai itu kadang-kadang digunakan untuk buat jalan, untuk bayar gaji penjawat awam. Tapi kalau yang British ni lagilah, cukai itu dibayar, dia bagi kat siapa? Bagi kat kerajaan British yang ada kat Europe tu. Jadi dilihat sesuatu yang tak kena di sini. Tok Janggut ni nama betul dia adalah Haji Munas, Haji Hasan bin Munas. Dia hidup pada bawah pemerintahan Sultan Muhammad lah, pada 1899 hingga 1920. Ada banyaklah cerita-cerita tentang Tok Janggut ni ya. Dikatakan antara sebab dia memberontak ni, nak melawan penjajah ni, dia melawan Sultan dulu sebenarnya. Dia tak puas hati dengan Sultan tu. Dikatakan adik dia, Mat Tahir, kalau tak salah cikgu, mati dibunuh lah, ataupun dia mati tidak diketahui sebab apa ya. Jadi di situlah bangkitnya semangat dia nak menentang kezaliman, ketidakadilan, penganiayaan. Dia cuba nak bangkit melawan. Jadi ada juga dikatakan kebangkitan telah dipengaruhi Empire Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi kita akan lihat nanti Osmaniyah ya, dia terlibat dalam kuasa tengah atau Central Power. Dia bersama dengan Jerman, dengan Austria-Hungary. Dia jadi Central Power. Cuba nak berlawan dengan kuasa tengah. Kuasa tengah dia lah kuasa tengah. Central Power dia nak melawan dengan Pakatan Bertiga yang terdiri daripada Perancis, Rusia dengan Great Britain. Dan bila sebut tentang perang ni ya, yang melibatkan Perang Dunia Pertama ni, kadang-kadang dia agak susah kita nak bagi tahu kuasa tengah ni betul ke, Pakatan Bertiga ni betul ke. Sebab mereka ni, masing-masing negara-negara yang terlibat ni, dia ada kepentingan-kepentingan dia sendiri. Okey, dia ada kepentingan-kepentingan dia sendiri yang dilihat seolah-olah sangat mementingkan diri. Yang dilihat seolah-olah gila kuasa, gila kepada kekayaan, yang akhir sekali menghaburkan pandangan dia, apa yang patut, apa yang tidak patut. Dan kita boleh dengar pun rasa macam seolah-olah sangatlah tidak patut ya. Sampai nak dibunuh penduduk-penduduk biasa yang tak terlibat dengan peperangan. Hampir 200,000, 300,000 melakukan massacre, pembunuhan beramai-ramai. Pembunuhan beramai-ramai. Dan ada juga kes-kes di mana menyebabkan matinya tentera dalam kuantiti yang melampaui banyak. Bayangkan kat Perlis ni, penduduk ni mungkin 200-300 ribu. Sekali di satu medan pertempuran ni, 200 ribu askar mati dalam tempoh 8 bulan ke 6 bulan. 200 ribu mati disebabkan peperangan di tempat tu ya. Nantilah cikgu cerita tentang tu. Jadi Empire Osmaniyah pun samalah. Walaupun dia Islam, tetapi ada perkara-perkara yang dilakukan oleh Empire Osmaniyah ni sewaktu perang yang dilihat cukup-cukup kejam dan zalim. Mungkinlah ada orang kata sejarah ni ditulis oleh pemenang. Orang yang menang tu tulis sejarah. Jadi mungkin ada dalam penulisan-penulisan tu cuba nak memburuk-burukkan Empire Osmaniyah ya, Empire Osmaniyah. Tak tahulah cikgu, tetapi memang adalah secara rekodnya pembunuhan beramai-ramai yang dijalankan oleh Empire Osmaniyah sendiri. Nanti cikgu ceritalah dalam Perang Dunia yang Pertama tentang perkara tu. Jadi penentangan bersenjata Tok Janggut ni gagal. Pastinya lah gagal. Macam manalah dia nak lawan dengan British yang ada segala kekuatan ketenteraan ni, dengan ada senjata-senjata api yang cukup-cukup hebat ni, macam mana dia nak lawan? Kemudian dia juga terpaksa kena berlawan dengan Kesultanan Melayu di Kelantan tu. Kamu kena ingat, British disokong kuat oleh Sultan. Jadi bila dia disokong kuat oleh Sultan, orang Melayu, dia secara tak langsung, dia berbelah bahagilah. Sama ada nak sokong Tok Janggut ke, nak sokong Sultan ke. Pastinya lagi ramai lah sokong Sultan. Sultan tu satu institusi yang telah, orang kata apa, berakar dengan sangat mendalam di muka bumi tanah Melayu ni. Tok Janggut ni baru je muncul. Jadi dia tak mampu punyalah untuk melawan Sultan. Akhirnya dia
mati dibunuh lah, dihukum mati, dihukum bunuh. Dan mayat dia dipasung, okey, dan digantung secara terbalik. Kalau tak salah cikgu dekat Kota Baru ke dekat mana tu, ditunjukkan kepada penduduk awam. Inilah akibatnya kalau melawan British dan melawan kerajaan Melayu yang sah, ya. Melawan British dan melawan kerajaan Melayu yang sah. Dan British pun pada waktu ni dia agak sensitif kepada orang-orang yang tiba-tiba nak mendoakan ke menyokong Empire Osmaniyah ke, dia tak suka. Okey, sebab apa? Sebab waktu Perang Dunia Pertama tu dia lawan dengan Empire Osmaniyah. Jadi sesiapa yang kelihatan cenderung ke arah Empire Osmaniyah ni, kalau dia kerja dengan kerajaan negeri tu, dia akan dibuang lah, ataupun diminta untuk letak jawatan, atau kemungkinan paling teruk sekali ditangkap ke. Dia cuba nak bendung benda-benda ni, dia tak nak jadi terlalu berleluasa sangat kan. Dah lah dekat Perang Dunia Pertama dia nak kena fikir tentang Jerman lah yang duk serang dia, tentang Belgium lah yang dia ada perjanjian dengan Belgium tu. Lepas tu tiba-tiba ada masalah pula kat tanah Melayu ni, dia tak nak lah. Dia tak nak. Jadi masyarakat susun strategi lain lah. Jadi tak boleh menentang secara kekerasan, dia kena susun strategi lain. Seperti untuk menentang British ni, dia guna akhbar atau majalah. Dia guna penulisan lah. Penulisan. Jadi kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang disebabkan undang-undang yang kawal suatu ancaman kehadap kedudukan British. Jadi dia akan cuba kawal undang-undang untuk kawal kebebasan suara. Jadi bila seseorang tu tak dapat nak suarakan ketidakpuasan hati dia, okey, jadi orang lain pun tak dengar lah ketidakpuasan hati dia. Jadi orang lain pun rasa tak ada masalah sangatlah, apa nak dibising-bisingkan, ya. Jadi dia akan kawal penerbitan. Bukan setiap penerbitan tu boleh disebar luas. Okey, kalau dilihat mengancam kedudukan British, kami akan rampas barang-barang penerbitan tu. Rampas, buang bakar ke. Jadi dia tak tersebar di dalam kalangan masyarakat. Kemudian berpersatuan. Okey, berpersatuan. Jadi berpersatuan pun persatuan-persatuan tertentu, gerakan-gerakan tertentu dikawal oleh British. Bukan semua dibenarkan oleh British. Jadi dia tak nak lah macam sekarang lah kan, adalah Al-Ma'unah ke, Ayah Pin ke, yang dilihat boleh mengganggu gugat kestabilan agama, kestabilan politik, akan diharamkan oleh kerajaan sendiri sebab dia tak nak nanti bangkitnya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan huru-hara. Ya. Okey, itu sedikit pengenalan lah. Sekarang ni cikgu nak masuk kepada Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia ni berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Jadi nasionalisme dalam kalangan negara Eropah ni negara-negara yang bebas lah kebanyakan dia, ya. Jadi negara-negara yang bebas, dia ada sistem pemerintahan dia sendiri dan dia tidak dikawal oleh mana-mana kuasa asing lah, mana-mana kuasa asing. Jadi antara nasionalisme yang ada dalam diri negara-negara Eropah atau penduduk negara Eropah ni, dia nak jadi antara yang paling hebat. Okey, dia nak jadi paling hebat. Dia juga nak mengawal kawasan-kawasan tertentu yang boleh menyokong sumber ekonomi dia. Jadi di situlah adanya perkembangan nasionalisme yang selalunya ditiupkan semangat tu oleh pemerintah sendirilah, pemerintah, sama ada keluarga diraja ataupun yang dilantik oleh rakyat. Kemudian adanya persaingan antara kuasa imperialis. Jadi kuasa-kuasa imperialis ni negara-negara yang cuba nak luaskan kawasan dan wilayah dia. Sebab apa? Bila dia luaskan kawasan dan wilayah dia, dia mampulah untuk lebih banyak bahan-bahan sumber-sumber mentah yang dapat menyokong perkembangan teknologi senjata api dia, peperangan dia, dan industri-industri pun akan berkembang dengan hebatnya. Jadi dia cuba nak memperluaskan wilayah-wilayah, nak bersaing dengan kuasa-kuasa imperialis yang lain dalam nak mempertahankan kepentingan masing-masing lah. Dia nak menunjukkan dia yang paling hebat sekali, bangsa dia yang paling layak sekali nak memerintah
dan paling unggur sekali di antara bangsa-bangsa yang lain. Okey. Yang inilah mencetuskan Perang Dunia Pertama, ia daripada tahun 1914 hingga 1918. Jadi kita tengoklah secara spesifik tentang punca. Jadi ada 3 punca mengikut buku teks ni ya. Kamu boleh buka dekat muka surat 54. Yang pertama adalah persaingan kuasa imperialis. Jadi persaingan, dia bersaing antara satu kuasa besar dengan kuasa besar yang lain. Jerman nak bersaing dengan Rusia. Okey, Jerman nak bersaing dengan France. Okey, nak menjadi satu kuasa imperialis yang paling hebat sekali dengan kekuatan ketenteraan yang cukup menakjubkan, yang sehingga negara-negara lain tak mampu nak kata apa apabila dia buat sesuatu. Apabila dia meluaskan wilayah dia jajah takluk negara-negara yang kecil ni, negara-negara imperialis yang lain tak mampu nak kata apa-apa. Sebab mereka pun nanti tak berani disebabkan kekuatan ketenteraan yang melampau ada terhadap sesuatu kuasa imperialis. Okey? Jadi dia bersaing antara satu sama lain untuk memastikan dia tu yang paling dominan sekali, paling hebat sekali, dan di masa depan ni tidak ada mana-mana kuasa dapat menindas mereka, dapat menjatuhkan mereka. Sebab itulah waktu Perang Dunia Pertama ni di antara 1914 hingga 1918 ni adalah satu masa untuk menentukan siapa yang paling kuat sekali di Eropah ni sendiri. Okey, di Eropah kan banyak negara. Jadi nak tentukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat sekali. Jadi dalam dia nak bersaing menjadi satu kuasa imperialis yang hebat, dia adalah perkembangan revolusi industri. Okey, perkembangan revolusi industri ni kamu kalau tengok cerita apa Sherlock Holmes kan. Okey, dia adalah sedikit sebanyak dia cerita tentang benda ni. Di perkembangan revolusi industri menyebabkan persaingan di antara kuasa imperialis Eropah. Okey, jadi teknologi itu makin lama makin hebat. Seolah-olah macam tidak ada penghujungnya teknologi-teknologi yang dihasilkan daripada industri-industri, dengan teknologi senjatanya, dengan teknologi kapal perang dia, dengan teknologi meriam dia, dengan teknologi pistol ke senapang dia, ke teknologi aircraft. Waktu ni nak berkembang waktu Perang Dunia Pertama ni lah dia mula nak berkembang tentang jet-jet pejuang ni. Jadi dengan perkembangan ni dia menyebabkan lebih banyak persaingan. Okey, orang rasa aku ni makin lama makin hebat. Jadi bila makin lama makin hebat, orang lain tak boleh pandang rendah dekat aku. Dan aku kena tunjukkan kekuatan aku macam mana. Jadi dia ada teknologi-teknologi tu, dia nak guna waktu bila? Jadi dia gunalah waktu berperang lah, dia guna nak tunjukkan dia punya kekuatan teknologi dia tu. Jadi mereka juga bersaing untuk dapatkan tanah jajahan bagi peroleh bahan mentah. Jadi kalau dia nak buat senjata, dia nak buat kapal terbang, dia nak buat kereta-kereta kebal, jadi dia memerlukan apa? Dia memerlukan bahan mentah, dia memerlukan besi, dia memerlukan minyak, minyak petroleum lah, untuk gerakkan enjin dia tu. Jadi dari mana dia nak dapatkan semua benda ni? Daripada dia luaskan jajahan dia. Daripada dia luaskan jajahan dia, dan kemungkinan dia boleh dapatkan benda ni. Dan ada juga kuasa-kuasa imperialis tertentu yang dia mempunyai sumber kekayaan bumi yang tidak ada penghujungnya ni. Jadi inilah jadi tumpuan bagi kuasa-kuasa imperialis yang sedang berkembang hebat dia punya revolusi industri ni untuk menjajah kuasa imperialis yang lain. Dia sampai ke tahap bukan sekadar negeri-negeri kecil, negara-negara kecil ni, dia nak jatuhkan kuasa imperialis yang lain juga, supaya nanti dia dapat takluk negara tu, dia dapat kuasai sumber yang ada dekat negara tu. Jadi sebagai contoh, adanya arang batu, petroleum, biji timah. Kemudian bila luas kawasan dia, dia akan lebih banyak untuk memasarkan dia punya hasil industri. Okey, contohnya dia buat kereta. Selain dia buat senjata-senjata api, dia buat kereta juga. Jadi kereta, kalau negara dia, pastinya negara dia je lah yang penduduk yang beli. Tapi kalau dia ada tanah jajahan yang luas, jadi dia boleh pasarkan dekat tanah jajahan dia. Jadi dia akan semakin kaya raya, semakin hebat. Sebab apa? Dia punya pasaran tu semakin luas.
Kemudian persaingan bawa pemusuhan antara kuasa imperialis Eropah seperti Perancis dan Jerman. Jadi Jerman ni sebenarnya dia bergaduh dengan banyak negara lah. Dia tak suka dengan Perancis, bergaduh dengan Perancis. Kemudian sebenarnya dia juga ada masalah dengan Rusia, bergaduh dengan Rusia. Kemudian antara negara yang dia sokong adalah Austria-Hungary. Sampai satu tahap dia bagi cek kosong dekat Austrian-Hungary ni supaya Austrian-Hungary ni boleh develop dia punya kekuatan perang dia. Okey, dia menyokong Austrian-Hungary, ya. Tapi pada waktu yang sama macam France ni, dia baik dengan Rusia pula. Jadi dia disebabkan kekayaan yang dia ada, dia juga bagi cek kosong dekat Rusia. Maksudnya dia bagi sumber keuangan yang tanpa had. Jadi Rusia nak bangunkan dia punya teknologi ketenteraan dia, senjata-senjata api dia boleh. Sebab di belakang dia tu disokong oleh France. Okey, disokong oleh France. Dan ada juga Great Britain. Okay, Great Britain walaupun dia pulau, okey, tetapi dia rasa terancam dengan Jerman yang kelihatan seolah berkembang. Teknologinya sangat-sangat cepat, sangat-sangat hebat dengan teknologi ketenteraan dan teknologi senjata api dia. Dia rasa nanti kalau Jerman tu terlampau berkuasa sangat, akhir sekali nanti kemungkinan negara dia pun dijajah oleh Jerman. Jadi negara dia dijajah oleh Jerman, tanah jajahan semua akan jatuh. Okey, jadi dia tak boleh lihat ni satu negara yang kemungkinan dapat mengancam dia punya kuasa dia, kuasa hegemoni dia. Jadi dia lihat benda ni semua. Nampak tak sekarang ni? Jadi nak kata satu negara tu betul berbanding dengan negara lain tu tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua masing-masing ada kepentingan dia sendiri. Semua masing-masing tamak. Okey? Gila kuasa. Semua negara ni tak betul. Duk nampak apa ni? Kuasa sahaja. Nampak kita kena pegang apa yang ada di Eropah tu. Okey? Dengan teknologi yang ada di Eropah ni, kita dapat kawal tempat-tempat lain. Kemudian ada pakatan ketenteraan lah. Jadi daripada persaingan kuasa-kuasa imperialis yang cikgu cerita tentang France bagi blank check kan, cek kosong kepada Rusia, kemudian Jerman bagi blank check kepada Austrian-Hungary. Nampak tak kat situ? Dah bermula bibit-bibit akan wujudnya pakatan ketenteraan yang akan melawan, satu pakatan akan lawan dengan pakatan yang lain. Okey? Jadi permusuhan kuasa Eropah ni sehinggalah bawa kepada pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah. Jadi di dalam Perang Dunia Pertama ni dia ada dua gabungan lah. Yang gabungan pertama dipanggil sebagai Pakatan Kuasa Tengah ataupun Central Power bahasa Inggeris dia, yang terdiri daripada Empire Osmaniyah, Austrian-Hungary dan Jerman. Ada tiga negara utama ni. Kemudian daripada Pakatan bertiga, awalnya terdiri daripada Great Britain, France dengan Rusia. France tu Perancis lah dengan Rusia. Kemudian adalah masuk negara-negara lain seperti Itali, seperti Amerika Syarikat. Dia kemudian lah. Tapi yang awal-awalnya di Eropah ni ada dua pakatan ni yang bertembung antara satu sama lain, nak meluaskan wilayah pengaruh dia. Okay, wilayah pengaruh dia. Dia wujudkan pakatan ketenteraan. Jadi bila ada pakatan ketenteraan ni menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Nampak tak di Eropah? Orang Eropah ni bukan bagus sangat sebenarnya. Dia orang tu masing-masing gila kuasa. Masing-masing tak betul. Bila lihat kita kena jadi paling berkuasa sekali. Sehingga sekarang pun lebih kurang sama lah. Dia ada dibuat sebagai European Union, Kesatuan Eropah tu sebab apa? Sebab dia nak jadi satu kesatuan, satu pakatan yang menjadi satu kuasa besar. Jadi perkataan dia tu menyebabkan negara-negara kecil lain kena dengar. Kalau tidak nanti dia akan impose dia punya economic sanction dia, sekatan ekonomi dia. Contohnya kat Malaysia ni kita ada kelapa sawit. Dia kata kelapa sawit ni tak bagus. Jadi masing-masing dia wujudkan satu pakatan dengan dia punya ada European Parliament dia, kata negara-negara Europe jangan beli kelapa sawit. Jadi nampak tak di situ? Jadi bila dia dah bersatu padu, sepakat, menyebabkan nanti di sana nanti susahlah nak jual kelapa sawit ni, bermasalah. Ya, jadi dia jadi satu kuasa besar, perkataan itu akan jadi
besar lah, jadi hebat lah. Sekarang ni lah. Sebelum ni ada apa? Great Britain sekali dalam Kesatuan Eropah, European Union. Kemudian Great Britain dia keluar lah sebab dia lihat bahawa kerajaan dia, penduduk dia, ahli parlimen dia makin lama makin terhakis kuasa. Sebab apa? Yang betul-betul akan mengawal negara dia adalah apa? Adalah parlimen di European Union, Kesatuan Eropah punya parlimen yang akan kawal penduduk dia macam mana nak berperaturan, macam mana nak berundang-undang. Jadi dia rasa kuasa dia semakin terhakis, dia rasa tak boleh hidup dalam keadaan macam tu. Biarlah keadaan negara macam mana sekalipun, miskin semiskin-miskin sekalipun, paling tidak pun kita berdiri atas kaki kita sendiri. Kita ada undang-undang kita sendiri. Kita ada perkataan-perkataan yang kita sebut yang akan menjadi apa yang berlaku di dalam negara. Ya, lebih kurang macam tu lah ya. Lepas tu seiring dengan persaingan dapatkan tanah jahan, negara dalam pakatan turut bersaing untuk hasilkan senjata moden. Nampak tak? Terutama sekali Jerman lah. Jadi dia gunakan segala kemahiran dia, segala ilmu dia, persaingan dia untuk dapatkan tanah jahan ni, untuk jadi kuasa yang cukup-cukup besar di Eropah ni, dengan dia bangunkan senjata-senjata moden ni. Senjata-senjata yang bukan sekadar boleh bunuh 1-2 orang, yang boleh bunuh seramai-ramai orang. Mungkin boleh bunuh 1,000 ke, 2,000 ke, 8,000 ke. Okay? Jadi dia nak bangunkan senjata tu. Dan macam-macam lah benda-benda pelik ya. Benda-benda pelik. Jepun pun sama lah. Benda-benda pelik ni, kadang-kadang dia nak buat uji kaji tu, dia guna manusia sendiri. Okey, dia guna manusia, dia tangkap manusia ke, kemudian dia letakkan di satu tempat, kemudian dia ujilah. Uji kaji yang dibuat atas manusia tu, bagaimana manusia tu mungkin dengan uji kaji tersebut, manusia tu mungkin jadi semakin kuat, ataupun ada ubat-ubat tertentu yang menjadikan manusia tu bertahan ataupun dapat berperang dengan kadar yang lebih hebat, yang jadi lebih agresif. Okey, pastinya dia tak buat dekat tentera lah, dia buat dekat orang awam dulu. Sebab apa? Dia nak check uji kaji itu. Jadi bila dia buat uji kaji itu hadap orang awam, kalau ada keberkesanan, barulah dia gunakan tentera. Macam kamu tengok tu lah yang apa, Captain America tu kan. Dia kurang lah. Jadi sedia berperang bagi pertahan kepentingan masing-masing. Jadi dia sedia berperang lah. Kepentingan ni kadang-kadang sebabkan apa? Sebabkan nak dapatkan tanah wilayah jajahan tu. Jadi kepentingan dia untuk dapatkan tempat tu. Seterusnya ada krisis rantau Balkan. Ni rantau ya, bantau pula dah. Kenapa rantau? Kenapa dinamakan Balkan ni? Balkan ni dia pergunungan. Di kawasan tu ada pergunungan yang dinamakan sebagai Gunung Balkan, kalau tak salah cikgu lah. Ya, nanti cikgu letakkan gambar dia ni. Ini adalah Gunung Balkan ataupun pergunungan Balkan lah. Jadi negara-negara yang duduk berdekatan dengan pergunungan tu, atau pergunungan tu dia ada melibatkan negara-negara ni. Jadi ada krisis di rantau Balkan yang berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Jadi dia ada permusuhan ni, negara Austria-Hungary ni yang disokong oleh Jerman. Jerman sokong ni Austria-Hungary, kemudian Serbia. Jadi Serbia ni disokong oleh Rusia lah, kalau tak salah cikgu ya. Jadi Austria-Hungary tuduh Serbia hasut rakyat Austria berketurunan Serb berjuang bebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Jadi Austria-Hungary ini tuduh orang-orang Serbia atau negara Serbia ni hasut rakyat Austria-Hungary yang berketurunan Serb ni. Jadi untuk berjuang bebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan Archduke Ferdinand. Okey, puncak krisis Balkan ni putera mahkota Austria-Hungary Archduke Ferdinand dan isterinya Sophie dibunuh oleh pemuda Serbia. Dibunuh di Sarajevo. Okey, dia di hujung Austria-Hungary tu ada nama tempat, nama dia Sarajevo. Jadi dibunuh di situ. Jadi ni adalah antara kemuncak perang dunia pertama ni.
Jadi kalau kau tengok banyak-banyak timeline yang ada dekat Google ni kan. Jadi antara peristiwa yang menjurumuskan Eropah ni terhadap Perang Dunia Pertama adalah pembunuhan ni, Archduke Ferdinand ni. Ni ada gambar dia, Archduke Ferdinand. Archduke Ferdinand dengan isteri dia Sophie dibunuh oleh pemuda Serbia. Jadi peristiwa itu menjadikan Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Jadi bermulalah satu perang yang cukup sengit, yang cukup mengerikan lah ya dalam sejarah manusia. Ramai yang mati, ya, ramai yang mati. Kemudian kita masuk kepada garis masa. Garis masa dalam Perang Dunia Kedua, ya. Cikgu ada tertinggal sikit dua tarikh penting ni, ya. Muka surat 54. Kamu buka muka surat 54, ada lah. Jadi cikgu bubuhkan perkataan yang dekat dalam video ni. Ada 28 Julai. Okay, kamu kena tambah 28 bulan Julai 1914. Ni tarikh keramat lah. Okay, tarikh keramat sebab apa? Bermulanya Perang Dunia Pertama. Okay, Perang Dunia Pertama, Asia Hungary dengan sokongan Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia. Jadi dia beritahu, kami ni dalam keadaan full mood, bersedia nak pergi perang. Tapi dia orang tak pergi perang lagi. Jadi semua ni berpunca daripada sebulan sebelum. Sebulan sebelum ni waktu 28 Jun 1914, di mana putera mahkota Austria Hungary, putera mahkota Austria Hungary yang nama dia Ferdinand Archduke Ferdinand dengan isterinya dibunuh oleh pemuda Serb. Jadi kamu nampak sini ada gambar Archduke Ferdinand lah, Archduke Franz Ferdinand dengan isteri dia Sophie yang dibunuh. Jadi ini baju dia yang dipenuhi oleh darah disebabkan pembunuhan yang dijalankan oleh pemuda Serbia. Ini berlaku di Sarajevo. Kalau tak salah cikgu, Sarajevo ni dekat bahagian bawah sini. Sarajevo. Dia berlaku pembunuhan di situ. Kemudian sebulan selepasnya, iaitu 28 Julai 1914, Asia Hungary dengan sokongan Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia. Seterusnya 30 Julai 30 hari bulan 7 1914, Rusia bertindak berikan bantuan ketenteraan untuk pertahankan Serbia. Nampak tak? Dalam sejarah ni maksudnya Rusia yang dulu mobilize, yang gerakkan askar dia untuk pergi ke Serbia. Maksudnya memang tak ada langkah belakang lagi dah. Kami dah bergerak, bawa askar-askar kami, maksudnya perang tu memang akan betul-betul berlaku. Walaupun para sejarah kata tak sepatutnya lah Rusia ni pergi bawa askar-askar dia masuk ke Serbia untuk seolah-olah macam Asia Hungary itu dah hantar askar dia. Memang tak ada jalan patah balik belakang lagi dah. Jadi dengan tindakan Rusia ni memang confirm lah Perang Dunia Pertama akan berlaku. Seterusnya kita ada 1 Ogos 1914. Di bulan 8 dah ni. Ini pun dah 30 hari bulan 7 kan. Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Jadi dia tahu Rusia dah gerakkan askar dia, seolah-olah macam memang confirm dah Jerman akan serang, ataupun Asia Hungary akan serang. Jadi Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Jerman dengan Rusia ni memang dia bergaduh sejak zaman berzaman lagi. Sebenarnya dia cuba untuk serang Rusia, tetapi gagal juga dalam Perang Dunia Pertama ni. Perang Dunia Kedua, salah satu target utama dia adalah Rusia juga. Jerman serang Rusia dalam Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ni operasi ketenteraan paling besar sekali dalam sejarah dunia lah. Terutama sekali sejarah abad yang ke-19 ni, ya. Jadi operasi, nanti kita tengoklah operasi tu macam mana. Sangat-sangat banyak dia punya askar, lebih kurang 3 juta, dengan kapal, dengan kereta kebalnya, dengan semua peralatan-peralatan perang dia lah. Jadi Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Kemudian 3 Ogos 1914, Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis, yang sebelahi Rusia.
Nampak Jerman ni bermasalah sebab apa? Dengan semua orang dia nak bergaduh. Atas dia nak bergaduh, bawah dia nak bergaduh, tepi dia nak bergaduh, kiri dia nak bergaduh. Jadi bila dia terpaksa berperang dari segi dua keadaan, dua sisi negara, jadi dia akan jadi tak efisien, dia akan jadi macam tak berapa nak bagus berbanding kalau dia serang dalam satu keadaan sahaja. Dia nak jadi agresif dalam satu keadaan saja, dari satu arah saja, kemungkinan dia besar sedikit lah dia punya peluang lah untuk dia menang, ya. Jadi Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis yang sebelahi Rusia. Jerman ceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Jadi ada kat kawasan Belgium ni yang dipanggil sebagai Luxembourg. Jadi dia sebenarnya dia takluk, dia kuasai dulu Luxembourg. Kemudian barulah dia ceroboh Belgium. Jadi Belgium ni dia ada ikatan, dia ada perjanjian dia dengan British sebenarnya, Great Britain. Di mana Belgium ni dia akan kekal neutral. Dia akan kekal neutral kalau ada perang ke macam mana ke, dia akan kekal neutral. Tetapi bila dia dah buat perjanjian dengan Britain dalam keadaan macam tu, Britain akan sokong dia lah. Britain akan sokong dia. Jadi sekarang ni maksudnya Jerman telah seolah-olah mencabar Great Britain. Okey, dengan dia menceroboh masuk ke Belgium. Itu yang akibatnya menyebabkan Britain pun masuk ke dalam Perang Dunia Pertama ni. Perang Dunia Pertama, dia akan menyebelahi kuasa tengah. Akan kuasa tengah, Pakatan Bertiga. Kuasa tengah tu adalah Central Power. Central Power ni adalah Jerman, Austria-Hungary dengan Empire Turki Osmaniyah, ya, Turki Osmaniyah. Jadi Jerman ceroboh Belgium. Belgium dekat sini. Ni Belgium. Okey, Belgium perangi Jerman. Jadi kemudian 4 Ogos 1914 Britain sertai Rusia dan Perancis perangi Jerman yang ceroboh Belgium. Oktober 1914 Empire Osmaniyah sertai peperangan di bulan Oktober dengan memihak kepada kuasa tengah. Jadi maksudnya dah ada pentempuran dekat sini ni. Dan ada banyaklah pentempuran dekat sini, ya. Pada tahun 1914 ni ada banyak pertembungan. Di sini ni berlaku medan peperangan antara Jerman dengan Perancis. Jerman dengan Perancis. Perancis mestilah dia cuba nak halang kemaraan tentera-tentera Jerman. Dan battle ni dipanggil battle atau pertempuran ni ada banyak dia punya garis masa. Pertempuran ni lah, pertempuran tu lah, dia mengikut kepada tempat-tempat dia. Kalau kita nak pergi satu-satu pertempuran yang ada tu memang tak tahulah bila nak habis. 2 jam, 3 jam pun tak habis-habis. Ya, orang yang belajar degree, dia ambil degree dalam sejarah ni, kemungkinan dia belajar lah. Cikgu bukan degree dalam sejarah, ya. Cikgu mengajar ni sebab minat, orang kata minat. Kita minat benda-benda yang lepas ni supaya dia jadi panduan bagi kehidupan kita dekat masa yang akan datang. Jadi Empire Osmaniyah sertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah. Dia panggil sebagai Central Power. Jadi ada 3 lah yang utama. Dia ada Jerman, Austria-Hungary dengan Empire Osmaniyah. Empire Osmaniyah dia sebagai kuasa tengah. Kemudian Mac 19 Itali sertai Perancis, Britain, Rusia dalam Pakatan Bertiga. Jadi Itali sertai. Kemudian ni lama sikit lah, April 1917. Jadi maksudnya dalam jangka masa 1914 hingga ke 1917 ni ada banyak benda berlaku sebenarnya, ya. Ada pertempuran di sini, ada pertempuran di sini. Kemudian ada pembunuhan secara beramai-ramai. Kemudian ada tempat yang cuba nak ditakluk. Jadi ada negara yang kalah, ada negara yang menang, ada macam-macam event yang berlaku di antara 1914 hingga ke 1917 yang akhirnya menyebabkan Amerika Syarikat dia sertai perang. Mula-mula Amerika Syarikat dia tak nak sertai sangat. Sebab apa? Dia tak nak bergaduh lah dengan Jerman ni. Tetapi dia ada dia punya berat sebelah sedikit terhadap Pakatan Bertiga. Dia berat sebelah sikit terhadap Pakatan Bertiga. Sebab di hujung-hujung perang ni pada tahun 1916, 1917 lebih kurang macam tu. Jadi US ni dia bantu dari segi bantuan makanan kepada Pakatan Bertiga. Jadi bila dia bantu dari segi bantuan makanan kepada Pakatan Bertiga ni, Jerman dia tak puas hati lah. Jadi bila Jerman tak puas hati, dia ajak Mexico
yang duduk dekat dengan Amerika waktu tu join dia punya Central Power ataupun kuasa tengah ni. Kemudian dia hantar apa? Dia hantar telegram. Jerman hantar telegram ke Mexico. Jadi bila Jerman hantar telegram ke Mexico, British dia ceroboh telegram tu. Maksudnya dia curi dengar lah telegram tu. Bila dia curi dengar, dia dapat maklumat tentang telegram tu, dia bagi tahu dekat Amerika Syarikat. Dia hantar semula, resend balik dekat Amerika Syarikat. Jadi bagi tahu dekat Amerika Syarikat bahawa Jerman ni telah menyusup secara senyap-senyap, cuba nak ajak Mexico berperang dengan Amerika Syarikat. Lebih kurang macam tu lah. Yang akhirnya menyebabkan Amerika Syarikat pun masuk join dengan Pakatan Bertiga ni. Jadi once Amerika Syarikat dah masuk join dengan Pakatan Bertiga, maksudnya at the end of the war lah. Amerika Syarikat ni bukannya calang-calang kuasa dia ya. Dia memang sangat-sangat hebat. British pun kalah dengan dia. Okay, British pun kalah dengan dia. Kemudian Amerika Syarikat sertai perang dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Jadi kalau kamu nampak kat sini, dia ada yang di tengah-tengah ni. Yang warna hijau ni kan hijau kuasa tengah. Jadi dia ada Empire Uthmaniyah, ada Bulgaria, ada Austria-Hungary, dia ada Jerman yang dia menjadi kuasa tengah. Okey, dia pakatan kuasa tengah dipanggil Central Power. Kemudian yang kuning-kuning ni adalah Pakatan Bertiga. Yang mula-mula hanyalah ada Perancis, Rusia dengan Great Britain saja. Kemudianlah baru tempat-tempat lain tu dia masuk join. Jadi Empire Uthmaniyah, Bulgaria, Austria-Hungary, Jerman, dia tengah-tengah kan. Dia panggil sebagai kuasa tengah. Kemudian nampak tak yang merah-merah ni? Yang merah-merah ni adalah tempat-tempat pertempuran. Tempat-tempat yang boleh dikatakan pertempuran yang hangat-hangat berlaku di sini. Yang boleh dilihat sebagai banyaknya bilangan korban, nyawa yang terkorban disebabkan berlaku pertempuran di tempat sini. Contohnya Amin, Mans, Verdun, Tasik Masuria, Tannenberg, Caporito. Ini tempat-tempat di mana pertempuran sengit lah. Cikgu nak sebut pun susah jadi. Kemudian kita ada sempadan pertemuan barat ni. Jadi ni di sini ni ada sempadan pertemuan barat. Jerman ni dia bagus sedikit. Dia buat apa? Dia buat trench. Dia macam gali lubang tu, buat macam parit. Kemudian dia duduk di bawah parit tu lah. Sebab apa? Bila dia buat teknologi ada parit tu, orang bila tembak orang tak kena dia lah. Tak kena dia sebab apa? Sebab dia di bawah tanah ni. Okey? Jadi dia seolah-olah Perancis ni tak boleh nak pergi serang dan ceroboh Jerman. Dia lamalah juga ya dia duduk di kawasan sini. Jadi dia ada kemarahan kuasa tengah. Jadi Jerman ni dia cuba serang Perancis. Austria-Hungary pun cuba serang Rusia. Dia cuba serang Romania, Serbia. Bulgaria ni cuba serang Serbia, Romania. Ini negara-negara Balkan lah. Okey. Negara-negara Balkan. Kenapa negara-negara Balkan kita panggil? Sebab dia ada gunung yang dipanggil Gunung Balkan. Okey, yang seolah-olah ada pada kawasan sinilah Gunung Balkan. Okey, sebab tu dia dipanggil negara-negara Balkan. Jadi itu yang sedikitlah yang cikgu mampu terangkan kepada kamu. Kemudian berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum cikgu nak pergi berakhirnya Perang Dunia Kedua ni. Okey, ini cikgu cuba ringkaskanlah garis masa Perang Dunia Pertama. Yang ni cikgu ada tambah-tambah sedikit untuk penuhi apa benda yang berlaku ni. Contohnya di Amin, Mans, Verdun, Caporito, Tasik Masuria, Tannenberg. Jadi tambah-tambah sedikit lah supaya kamu tahu alur masa ataupun garis masa apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku. Yang ni tak perlu tahu sangat sebenarnya sebab dia tidak ada dalam buku teks. Cuma nak bercerita kepada kamu lah. Okey, apa sebenarnya yang berlaku pada Perang Dunia Pertama ni yang boleh dikatakan sangat-sangat teruk lah. Sangat-sangat teruk. Dan tak sepatutnya sekarang ni masih lagi ada pergolakan, ada perebutan kuasa, ada nak menyebarkan wilayah-wilayah. Okey, terutama sekali yang melibatkan kuasa-kuasa besar. Kita ni kalau Malaysia negara yang kecil ada 30 juta ni memang tak patut dah terlibat dengan peperangan kuasa-kuasa besar ni. Sebab apa? Bayangkanlah
Sekali berperang tu mungkin melibatkan 10 juta yang mati, 20 juta yang mati. Penduduk ada 30 juta sahaja. Okey. Jadi maksudnya separuh daripada bilangan penduduk tu kemungkinan akan terjejas. Okey, terjejas dengan teruknya. Hari kita mula balik ni. Jadi nak gunakan gambar rajah ni ataupun peta ni supaya dapat terangkan apa yang berlaku dan di mana dia berlaku, tarikh dia berlaku. Yang pertama sekali kamu nampak di sini nombor 1. Kamu pergilah yang nombor 1 ya. Cikgu ada buat nombor 1 ni di Sarajevo. Jadi di Sarajevo ni Archduke Franz Ferdinand. Okey, Archduke Franz Ferdinand dengan isterinya Sophie dibunuh. Ini cikgu boh sekali lagi gambar, iaitu gambar Archduke Franz Ferdinand dengan isterinya dibunuh. Archduke Franz Ferdinand ni dibunuh oleh Gavrilo Princip, yang Bosnian, yang Bosnian. Dan dia tembak Archduke Franz Ferdinand ni dekat mana? Dia tembak Franz Ferdinand ni dekat leher. Dan kemudian tembak Sophie dekat abdomen dia. Jadi ini yang berlaku lah. Salah seorang putera mahkota di negara Eropah bagi negara Asia Hungaria ini dibunuh oleh perjuang Serbia. Jadi Asia Hungaria pun isytiharlah perang terhadap Serbia. Jadi Serbia ni dekat mana? Ni. Nombor 2 kan? 2 ni Asia Hungaria. Ni Asia Hungaria nombor 2. Kamu tengok nombor 2 ni, nombor 2 sini. Okey, itu maksud dia lah. Jadi Asia Hungaria ni dia isytiharkan perang terhadap Serbia yang dekat bawah ni. Jadi Serbia ni adalah antara negara-negara Balkan lah. Sebab apa Balkan? Sebab apa ada gunung Balkan di situ. Ya. Kemudian 30/7 nombor 3 ni kat Rusia. Jadi Rusia beri bantuan tentera pertahankan Serbia. Jadi dia ada hantar tentera dia dulu. Nampak maksudnya Rusia ni yang mobilize dulu dia punya army, yang gerakkan dulu dia punya askar ni untuk bantu yang Serbia ni daripada serangan Asia Hungaria. Okey. Kemudian Jerman nombor 4 mana? Nombor 4 ini. Okey, Jerman isytihar perang terhadap Rusia. Kat sinilah, ataupun kamu boleh tulis dekat 4 kat sini juga. Jadi Jerman isytihar perang terhadap Rusia. Sebab apa? Rusia gerakkan dulu dia punya askar. Kemudian Jerman nombor 5, Jerman isytihar perang nombor 5, Jerman ceroboh Luxembourg. Dekat kawasan ni lebih kurang ceroboh Luxembourg. Maksudnya ada pertempuran di situ. Maksudnya ada tembak menembak lah, bom mengebom, ada askar yang akan marah, ada askar yang akan bergerak, dan ada askar yang akan mati. Kadang-kadang dia mati bukan disebabkan peperangan, tapi bukan disebabkan oleh dibunuh di barisan sempadan kawasan dia berperang tu, tapi disebabkan luka. Kadang-kadang luka tu sedikit, tetapi disebabkan tidak dirawat dengan betul, dia mati disebabkan oleh bacterial infection. Jadi memang perang dunia pertama ni banyak yang mati sebenarnya disebabkan oleh bacterial infection. Sebab apa? Dia tidak ada lagi satu sistem di mana dia akan cuba sterilize dia punya equipment tu supaya tak menyebabkan bacterial infection. Jadi kebersihan tu agak teruk lah waktu perang dunia pertama. Itu yang paling banyak sekali membunuh tentera-tentera. Kemudian Jerman isytihar perang terhadap Perancis yang sebelahi Rusia. Jadi Jerman dia isytihar perang. Jadi nombor 6. Jadi nombor 6 ni Jerman isytiharkan perang terhadap Perancis ni yang sebelahi Rusia. Sebelahi Rusia. Jerman ceroboh Belgium untuk serang Perancis. Jadi Belgium di sini ni jadi diceroboh Belgium. Belgium ni dia ada buat pakatan dengan Great Britain yang bahawa dia akan berlaku neutral kalau ada berlaku perang. Adalah pakatan yang dia buat terhadap dengan Great Britain ni. Cikgu pun ingat-ingat lupa lah sebab sejarah ni banyak sangat kan. Jadi menyebabkan Great Britain rasa tercabar lah. Great Britain terasa tercabar bahawa negara Belgium ni diceroboh dan macam dipijak-pijak pakatan yang dibuat dengan Great Britain. Seolah-olah macam Jerman ni bagi tahu, mainlah serang aku. Aku sikit pun tak takut. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Britain pun isytiharlah sertai Pakatan Bertiga untuk memerangi Jerman Asia Hungaria. Jerman Asia Hungaria. Kemudian berlakulah pertempuran Tannenberg nombor 7. Nombor 7.
Ni, Tannenberg di sini ni. Tannenberg ni adalah pertempuran di antara German Empire. Empire Jerman ni dengan Russian Empire. Rusia punya empire lah. Dia pertemuan antara Jerman dengan Rusia. Di sini ni kalau kamu nampak, cikgu ada letak gambar dia. Ada lebih kurang 30,000 hingga 78,000 yang mati pada Rusia yang mati. Tetapi bagi yang Jerman lebih kurang 13,000 lah. 13,000. Okay? Kalau tak salah cikgu lah ada tulis dekat sini kan. Jadi di sini ni nampak Jerman dia kurang lah berbanding dengan Rusia. Rusia ni ada lebih kurang 230,000 askar dia, kekuatan dia, dengan 384 machine gun. Kemudian ada 612 gun. Berbanding dengan Jerman ni ada 150,000. 294 machine gun, 728 gun. Ni adalah jenis senjata ni cikgu pun tak apa nak pasti sangat. Okey. Okey, seterusnya ada berlaku pertempuran di Maine. Nombor 8 ya, pertempuran di Maine di sini ni. Pertempuran di Maine. Jadi kalau nampak pertempuran di Maine ni dia melibatkan di Maine ni. Terpadam lah pula. Pertempuran di Maine ni. Okay, pertempuran Maine ni 6 hari bulan 9. Nombor 8 ya, 6 hari bulan 9. Pertempuran Maine ni dia melibatkan France, United Kingdom dengan Germany. Ini ada cikgu letakkan gambar dia kan. France, United Kingdom dengan Germany. Waktu di sini France, United Kingdom ni ada lebih kurang 1 juta askar dia. Kekuatan dia. Okey, ada 1 juta kekuatan dia. Kemudian Germany pula ada lebih kurang 900,000. Jadi casualties dengan loss ni macam mana? Untuk bahagian France dengan United Kingdom ni lebih kurang 80,000 yang mati. Bayangkan 80,000 yang mati di pertempuran di Maine ni. Bukan sikit ya, bukan 1-2 orang mati. Kalau lah contoh lah, bukan kamu lah, kalau contoh adik-beradik kan, keluarga jauh daripada kamu kan, ada 3 orang anak, 3 ni pergi perang, jadi semua mati dalam perang tu, tinggallah mak ayah dia, ataupun ada anak tu, ada seorang keluarga tu ada 7 anak lelaki, semua pergi perang, 7 mati ya, baru 7 orang ni ada 80,000. Ada berapa banyak langsung keluarga yang ada daripada 80,000 ni. Kalau seorang ada 2 mak ayah, jadi 80,000 darab 2. Yang mati 80,000. Yang merana terseksa dengan berita kematian ni lebih kurang 160,000. Ibu dan ayah. Jadi ini bukan sikit yang mati ya. Kalau untuk Germany pula lebih kurang 67,000 orang yang mati. 67,000 yang mati. Itu adalah pertempuran di Maine, di kawasan sini. Nombor 8. Kemudian ada 7 hari bulan 9, pertempuran di Tasik Masuria. Pertempuran Tasik Masuria ni berlaku di sini. Okey, di sempadan antara Jerman dengan Rusia ni. Kalau kamu nampak sini, dia melibatkan pertempuran German Empire dengan Russian Empire. Ini cikgu ambil daripada Wikipedia aja, kamu boleh search sendirilah. Jadi askar daripada Jerman ni ada 215,000. Manakala askar daripada Rusia pula ada lebih kurang 146,000 askar. Ni jenis ratus-ratus ribu berperang ni. Bukan sedikit. Ya, ratus-ratus ribu. Penduduk kat Perlis ni pun ada dekat 200,000 lebih. Maksudnya kalau semua pergi, yang tua ke, yang muda ke, yang budak kecil ke pergi, semua ni pergi berperang. Pergi duduk kat barisan-barisan pertahanan, peperangan, okey, di tempat medan pertempuran ni lawan musuh. Okey, dan kalau kamu nampak sini, untuk yang casualty dengan loss ni 10,000 bagi Jerman punya empire ni, askar dia mati. Kemudian bagi Rusia pula 100 ke 125,000 mati ataupun cedera ataupun terperangkap ataupun ditangkap. Banyak ya. Dan kamu kena ingat yang mati ni kadang-kadang bukan disebabkan dia mati ditembak atau dibom waktu perang tu. Dia mati disebabkan tak dapat rawatan yang sepatutnya. Sebab waktu tu teknologi perubatan dia tak adalah sehebat mana. Dia ada masalah tentang hygiene. Okay?
hygiene. Jadi banyak sebenarnya askar yang mati disebabkan oleh bacteria infection. Kalau dia luka ke apa ke, tak dirawat dengan betul, tak dirawat dengan bersih, alatan-alatan yang digunakan tu kotor, dan kemungkinan besar dia takkan survive untuk hidup. Ini adalah pertempuran di Tasik Masuria. Kemudian pada 7 hari bulan 9, 1914 ya. Ni, Empire Osmaniyah nombor 10. Empire Osmaniyah sertai perang dan dia memihak kepada kuasa tengah, Central Power, iaitu yang melibatkan Jerman dan Austria-Hungary. Okey. Kemudian tahun 1915. Jadi bulan 2 ni Februari lah, ni bulan 10 ya. Bulan Oktober, ni bulan Februari. Jadi bulan 10 ni Empire Osmaniyah sertai perang memihak kepada kuasa tengah. Ini ada dalam buku teks. Seterusnya Empire Osmaniyah sertai perang memihak kepada kuasa tengah. Kemudian masuklah tahun 1915. Okey, dalam bulan Januari sebenarnya ada satu lagi battle yang dipanggil sebagai Battle of Sarikamish. Battle of Sarikamish, di mana Ottoman Armies ni dia cuba melawan ataupun cuba invade Russian punya territory. Okey, Russian punya territory pada bulan Januari 1915 lah, ataupun hujung bulan Disember 1914. Tapi disebabkan keadaan yang teruk, keadaan yang sejuk yang terlampau sangat, menyebabkan Ottoman Army ni ataupun Empire Osmaniyah ni dia kalah pada Battle of Sarikamish ni, yang menyebabkan dia kehilangan lebih kurang 60,000 tentera. 60,000 tentera. Ini menyebabkan kemarahan menteri perang dia, Evan Pasha. Dia marah waktu ni, dan antara kambing hitam yang menjadi kambing hitam bagi kemarahan dia ni adalah Armenian people lah. Armenian people. Jadi Armenian people ni dikatakan telah berkomplot dengan Rusia, yang akhirnya menyebabkan Battle of Sarikamish ni kalah oleh Empire Osmaniyah. Jadi dia menyebabkan Evan Pasha ni telah mengarahkan askar-askar dia untuk melakukan pembunuhan secara beramai-ramai bagi golongan, bagi penduduk yang jenis dia adalah Armenia ni. Okey, jenis dia bangsa suku dia Armenian ni. Yang dikatakan, kalau kamu nampak kat sini cikgu ada tulis ni, daripada 1915 hingga ke 1917 ni, lebih kurang 600,000 hingga ke 1.5 juta dibunuh oleh Ottoman Empire ataupun kerajaan Empire Osmaniyah ni. Cikgu tak tahulah betul ke tidak ya, tapi ini ada dalam sejarah, ada dalam Wikipedia ni. Betapa kejamnya kerajaan Turki Osmaniyah ni ya, pada peristiwa ni lah. Jadi itulah yang menyebabkan salah satunya kenapa dijatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah ni. Pembunuhan yang disebab apa? Armenian genocide ni dia bukan berlaku tahun ni saja, sebelum-sebelum ni pun dah ada sebenarnya. Tapi ini adalah jangka masa ataupun durasi yang sangat-sangat teruk lah, yang menunjukkan sampai boleh dikatakan 1.5 juta yang dibunuh. Okey, daripada ibu, daripada anak, daripada suami, daripada datuk, nenek, sehingga tidak ada belas kasihan langsung. Jadi kalau kamu nampak ni ada gambar yang menunjukkan si ibu ni meratapi anak dia yang mati. Okey, dan kalau melibatkan sampai 600,000, 700,000, ini bukanlah. Kan, dalam perang ni, yang terlibat dengan perang bukan rakyat biasa. Yang terlibat dengan perang ni adalah askar-askar tu yang terlibat dengan perang. Tetapi bila berlaku kekalahan, berlaku sesuatu yang menyebabkan kekalahan, maka apabila yang menjadi mangsa tu rakyat, amatlah tidak adil lah, amatlah tidak adil. Ini salah satunya lah, iaitu yang melibatkan Armenian genocide. Ada juga yang perang dunia kedua yang melibatkan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Memang kamu biasa dengar atau selalu dengar, tetapi yang berperang tu askar-askar Jepun tu sendiri.
pemerintah Jepun tu sendiri, keluarga diraja Jepun tu sendiri. Tetapi bila bom tu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, dia bukan bunuh askar-askar saja, dia bunuh penduduk-penduduk yang ada di situ. Daripada datuk nenek yang usia dia 70-80 tahun, kemudian bunuh ibu kepada anak-anak yang mungkin anak-anak masih kecil lagi, bunuh budak-budak kecil ni, dia tak kira sebarang usia, sebarang fahaman, tak kira macam mana keadaan dia orang pun, sama ada dia orang bersalah tak bersalah, tetap akan mati, tetap akan dihukum disebabkan oleh pengeboman Nagasaki dan Hiroshima tu. It's a crime lah, it's a crime against humanity. Sama juga macam Armenian genocide ini, sama je bagi pandangan cikgu lah. Okay? Yang dilakukan oleh kerajaan Turki Osmaniyah ni memang sangat-sangat tak patut lah, apabila dia meletakkan kesalahan kepada rakyat biasa yang melibatkan bangsa Armenian ni, sehingga 600,000 hingga 1.5 million. Okay? Tak tahulah. Jadi pada bulan Februari ini, Empire Osmaniyah tuduh rakyat Armenia sokong Rusia bunuh separuh daripada populasi bagi bangsa ataupun rakyat Armenia ni, ya. Jadi kemudian pada bulan Mac, Itali sertai Pakatan Bertiga. Kuasa Tengah turunkan askar di Gallipoli. Jadi pada bulan April dia turunkan pada Gallipoli. Kalau tak salah cikgu, ini kawasan Gallipoli lah. Okey. Kan di kawasan ni adalah kawasan senanglah dia nak bergerak, ya, senang dia nak bergerak. Dan antara ketua angkatan tentera laut ni adalah Winston Churchill ni nampak dia dah bermula dia punya penglibatan dalam perang sejak Perang Dunia Pertama lagi, kemudian dia terlibatlah, dia antara nama besar dalam Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan sebut banyak tentang dia. Dan hebatlah, banyak cerita-cerita, movie-movie, filem-filem tentang Winston Churchill ni dihasilkan untuk menaikkan semangat atau menaikkan baliklah semangat rakyat-rakyat Britain ni untuk cintakan tanah air dia, cintakan budaya dia, cintakan pemimpin-pemimpin dia, ya, Winston Churchill. Tapi Winston Churchill pada keadaan ni, bila dia terlibat dalam perang yang membawa kapal-kapal tu untuk diturunkan dekat Empire Osmaniyah ni, yang nama tempat dia sebagai Gallipoli Peninsula. Okey, jadi Gallipoli Peninsula. Jadi kamu nampak sini Gallipoli Campaign. Okey, the First World War. Jadi dia ada melibatkan Britain, France dengan Russia yang untuk melemahkan kerajaan Turki Osmaniyah. Okey, kerajaan Turki Osmaniyah. Dan di sini ni kalau kamu nampak, dia ada melibatkan lebih kurang 489,000 tentera daripada Pakatan Bertiga. Kemudian daripada Turki sendiri, dia ada lebih kurang 315,000 tentera untuk Turki Osmaniyah. Dan di sini yang menyebabkan kekalahan kepada British Empire. British Empire kalah, ya, yang menyebabkan British sahaja lebih kurang 30,000 mati. 30,000 mati, lebih kurang 200,000 lah bermasalah. Okey, lebih kurang 51,000 yang terbunuh. Okey, 51,000 yang terbunuh. Dan kerajaan Turki Osmaniyah ni berjaya lah mempertahankan Gallipoli ini, dan dia tidak British ataupun Pakatan Bertiga tidak dapat menakluki lah Gallipoli ini. Ini berdasarkan apa yang cikgu baca lah. Okey. Okay, seterusnya pada tahun 1916. Jadi Gallipoli 13 kan kat sini. Okay. Kemudian 14, Pertempuran Verdun pada bulan Februari 1916. Nombor 14, Verdun. Okay, sini di sini ni, Verdun. Jadi kalau kamu nampak sini, Battle of Verdun ni di antara German Empire dengan France. Pastilah Verdun kat sini kan, German Empire dengan France. Jadi di sini ada lebih kurang 143,000 yang mati. Tapi untuk France pula lebih kurang 163,000 yang mati. Ini bukan sikit-sikit kita cerita tentang mati, ya. Kamu dengar memanglah macam nombor statistik sahaja, tapi ni mati melibatkan nyawa manusia, nyawa askar yang pergi berperang tu. Kita ni kalau dengar satu kebakaran berlaku dekat satu rumah,
yang mengorbankan ibu, lepas tu 4 orang anak dia, ayah, pun kita dah rasa sangat-sangat sedih bagi ahli keluarga dia. Tambah-tambah pula mungkin ibu dia terselamat, semua ahli keluarga lain mati. Mestilah kita rasa sangat-sangat sayu, sangat-sangat sedih bagi ibu tu sebab kehilangan semua ahli keluarga dia. Cuba bayangkanlah, sini ada 163,000 yang mungkin 3 orang tu adik-beradik datang daripada satu ibu. Ibu dia tu ada 3 orang anak je lelaki ni. Ketiga-tiga pergi berperang. Jadi bila tiga-tiga pergi berperang, semua mati. Bayangkanlah apa kita nak cakap, apa yang ni kita nak boleh rasa dari perasaan si ibu tu. Jadi kalau kamu tengok ada movie apa tau, Saving Private Ryan. Saving Private Ryan. Jadi dia cuba selamatkan Private Ryan ni lah. Sebab apa? Sebab Private Ryan ni adik-beradik dia semua mati di dalam perang. Jadi dia pun hilang sebenarnya dalam perang ni, dalam perang dunia kedua. Jadi dia telah arahkan beberapa askar untuk tubuhkan satu objektif di mana cuba nak pergi selamatkan Private Ryan ni. Paling tidak pun dia boleh balik ke rumah dia dan ibu dia ada seseorang yang boleh jaga ibu dia. Dan ibu dia taklah teruk sangat. Kan asyik dapat surat anak yang pertama mati, dapat surat anak kedua mati, dapat surat anak ketiga mati. Semua mati di perang. Jadi dia buat satu tugas bagi askar-askar tertentu pergi cari Private Ryan ni, selamatkan dia, bawa balik dia. Dia tak mampu lagi nak hantar surat kepada ibu dia nak bagi tahu tentang anak dia yang terakhir pun mati juga. Ya, kamu boleh tengoklah Saving Private Ryan. Sangat-sangat menariklah cerita perang dia tu ya. Cikgu dah cakap banyak sangat ni, ke dalam tersasul banyak benda. Kemudian kita ada nombor 15, Battle of Somme. Mungkin nombor 15 mana kat sini lah juga, Battle of Somme. Di dekat-dekat je kawasan ni banyak peperangan yang berlaku. Jadi pertempuran Somme. Pertempuran Somme ni di antara British Empire ada juga dengan France. Kamu nampak kat sini cikgu ada bubuh gambar dia. Kemudian German Empire. Di sini ni banyak ya. Okey, di sini ni banyak ni melibatkan casualty dia lebih kurang 420,000. Yang untuk yang Jerman pula 450,000. Dia tak tulis pula berapa yang mati kan. Okey, berapa yang mati. Jadi cikgu pun tak pastilah. Tapi banyaklah kot yang mati ya. Di situ dia ada melibatkan untuk yang British Empire campur dengan France ni lebih kurang 620,000. Untuk Jerman ni pun antara 450,000 hingga 600,000. Pertempuran yang berlaku di Somme itu. Jadi pada tahun 1916, okey, iaitu 16, ni 16, askar dah mula penat. Okey, kawasan-kawasan sinilah askar dekat Jerman ni dah mula penat, rendah moral. Kemudian Jerman waktu ni dah mengalami kekurangan makanan. Jadi banyaklah kekurangan makanan. Tetapi bagi untuk Pakatan Bertiga yang terdiri daripada Britain, terdiri daripada Perancis dengan Rusia, diorang dibantu oleh US. Jadi di sini ni dia rasa tak puas hati, Jerman rasa tak puas hati dengan US. Jadi dia tak puas hati, dia buat apa? Dia hantar telegram ke Mexico. Dia bagi tahu suruh Mexico pun join dia juga dalam kuasa tengah, central power. Tapi waktu dia hantar telegram tu, telegram ni dia adalah yang apa, Moskow tu kan, dia dipintas oleh kerajaan Britain, tentera Britain dipintas. Nampak tak dia punya teknologi tu, dia punya kepakaran tu, dia pintas maklumat tu. Jadi bila dipintas maklumat tu, dia tahu apa benda yang Jerman hantar ke Mexico. Kemudian disebabkan dia melibatkan US, Great Britain nak US terlibat dalam perang ni juga supaya dapat menjamin kemenangan bagi Pakatan Bertiga. Jadi dia resend balik, dia hantar semula telegram tu pergi ke US. Jadi bila US tahu keadaan macam tu, bahawa negara dia mungkin terancam berperang dengan Mexico disebabkan Jerman, jadi dia masuk sertai. Okey, dia masuk sertai Pakatan Bertiga. Itu antara sebablah kenapa boleh berlaku US masuk. Pada mula US tak nak terlibat sangat. Okey, US ni pun bijak juga. Buat apalah dia nak pergi sibuk-sibuk di benua yang lain, nak kena hantar askar dia, hantar dia punya ketenteraan, hantar dia punya teknologi, berhabis duit nak bantu sesuatu yang jauh. Baik dia bantu penduduk dia yang susah,
baik dia naikkan pembangunan perkembangan teknologi dekat tempat dia berbanding dia terlibat dengan perang yang jauh daripada tanah air dia. Tapi disebabkan ada ancaman di situ, mula dia terlibat. Okay, mula dia terlibat. Kemudian 17. Okay, nombor 17 di Rusia ni, Tsar dijatuhkan. Tsar dijatuhkan ya. Nicholas Tsar dengan keluarga dia dibunuh. Semua ahli keluarga dia dibunuh. Dia ada ramai anak perempuan. Okay, kamu nampak ni gambar Nicholas Tsar. Kamu nampak di gambar ni ada 4 orang anak perempuan kan. Okay, 4 orang sebab salah seorang tu bini dia. Lepas tu anak bongsu dia tu Alexandra. Bukan Alexandra, anak bongsu dia nama apa ya? Alexei. Anak bongsu dia nama Alexei. Ini lelaki lah. Anak bongsu dia nama Alexei. Kemudian dia ada 4 orang anak perempuan. Alexei ni terkenal dalam dunia biologi sebagai orang yang menghidap hemofilia. Dia bila luka, dia tak boleh sembuh luka dia tu, darah akan sentiasa mengalir lah. Tapi dia adalah pewaris tunggal bagi kerajaan beraja Rusia ya, kerajaan tunggal untuk kerajaan beraja Rusia. Dan diorang ni ada adik-beradik lah, ada hubungan rapat dengan Great Britain. Sebab apa? Sebab bini dia Alexandra Alexandra Fyodorovna ni adalah merupakan cucu kepada Queen Victoria of United Kingdom. Dia cucu perempuan lah kepada Queen Victoria. Di United Kingdom waktu tu, dia punya keluarga diraja ataupun pemerintah beraja dia adalah Queen Victoria. Jadi cucu dia adalah Alexandra Fyodorovna ni. Jadi dia orang tak sempat nak melarikan diri pergi ke United Kingdom dan dia dibunuh. Satu keluarga dia mati dibunuh. Seterusnya pada bulan April ni US sertai Pakatan Bertiga. Dan pada bulan Oktober ni nombor 19, mana nombor 19? 19 adanya pertempuran Caporetto. Jadi kalau kamu nampak kat sini, Caporetto ni adalah pertempuran di antara Jerman, Austria-Hungary dengan Itali. Jadi ini kali pertama kita dengar lah tentang Itali. Ada lah sebelum-sebelum ni ya. Jadi casualty and loss ni ada lebih kurang melibatkan 20,000 ke 70,000. Sama ada cedera mati tak ditulis di sini lah. Tapi untuk Itali pula lebih kurang 13,000 yang mati. Okey, di Caporetto. Mana Caporetto di sini ni? Itali dengan Jerman, Austria-Hungary. Seterusnya ada di bulan November ni ada deklarasi Balfour. Dia akan janjikan negara Israel di Palestin. Jadi Palestin ni merupakan wilayah bagi Turki Uthmaniyah. Jadi dikatakan kalau Turki Uthmaniyah ataupun Central Power ni kalah, jadi kami akan berikan tanah kepada rakyat Yahudi, Jewish, untuk pembentukan negara Jewish, negara Yahudi di Palestin. Jadi ini asal usul lah kenapa boleh sekarang ni ada negara Yahudi. Dan Palestin tu pun dikatakan dulu dia bukanlah satu negara, tapi dia adalah wilayah di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Sama juga kalau tak salah cikgu, Mesopotamia atau Iraq sekarang ni pun di bawah wilayah Mesopotamia. Sebab waktu Perang Dunia Pertama ni, antara tempat yang Pakatan Bertiga ni nak dapatkan adalah wilayah Mesopotamia atau Iraq ni, sebab dia ada bekalan bagi minyak. Jadi Turki sedaya upaya untuk pertahankan lah. Kemudian sebenarnya negara-negara Arab yang di bawah Turki Uthmaniyah sebenarnya dia dah mula menyokong Pakatan Bertiga. Sebab apa? Britain waktu tu telah banyak berjanji bahawa bila kuasa tengah ni kalah, dia orang akan bagi kemerdekaan, bagi bagi kebolehan untuk bernegara sendiri. Jadi banyak negara-negara Arab ni dah mula tak sokong kepada Turki Uthmaniyah sebab mereka nak negara sendiri. Dia tak nak di bawah wilayah takluk kerajaan Turki Uthmaniyah. Di antara yang cukup terkenalnya Arab Saudi lah, Arab Saudi. Okey. Jadi di sinilah adanya sejarah perbentukan negara Israel pada bulan November 1917. Jadi pada Perang Dunia Pertama lagi ya.
Kemudian kita ada 1918 nombor 21. 1918 nombor 21. Mana? Ini nombor 21 kat sini. Jadi Austria-Hungary dilemahkan oleh golongan pemisah. Jadi golongan pemisah ni sama jugalah. Dia punya etnik-etnik tertentu yang dia mulai tak menyokong kerajaan waktu tu. Dia anggap makin lama makin teruk, makin lama makin susah. Jadi dia nak bebas daripada cengkaman Austria-Hungary. Jadi golongan-golongan pemisah ni mula melemahkan kerajaan Austria-Hungary. Kemudian revolusi di Jerman. Sama juga penduduk-penduduk di Jerman, askar-askar di Jerman dah mulai rasa bahawa keadaan tak semakin membaik. Dan datangnya revolusi untuk jatuhkan Kaisar Wilhelm yang kedua. Kaisar Wilhelm yang kedua, maka jatuhnya kerajaan beraja di Jerman. Kerajaan beraja di Jerman. Maka di sinilah bibit-bibit berakhirnya Perang Dunia Pertama, menunjukkan ataupun memaparkan bahawa kalahnya kuasa tengah ni terhadap Pakatan Bertiga. Terhadap Pakatan Bertiga. Jadi ini sedikitlah garis masa ringkas Perang Dunia Pertama. Cikgu tak tahulah, cikgu ni bukannya belajar degree dalam sejarah ya. Mengajar ni pun sebab minat lah, kita minat tengok dokumentari, minat baca tentang apa yang berlaku dekat sejarah dunia, sejarah Perang Dunia Pertama ni. Jadi cubalah ya, cuba mungkin dapat bantu ke tak bantu ke cikgu tak tahulah. Hopefully mungkin kamu boleh faham ke kan. Hopefully lah, banyaklah kita mengharapkan tu ya. Jadi sekarang ni kita pergi kepada berakhirnya Perang Dunia yang Pertama. Jadi 1918 penglibatan Amerika Syarikat dalam perang bawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga. Jerman dipaksa tanda tangan gecatan senjata. Dia terpaksa kena gencat senjata dia, turunkan senjata dia. Beberapa siri persidangan perjanjian damai diadakan selepas tamat perang, beri kesan kepada negara Eropah. Jadi Amerika Syarikat diiktiraf kuasa besar selepas Perang Dunia yang Pertama. Memang dia orang memang hebat. Kan, kerajaan Empire British pun kalah dengan dia orang. Jadi tak boleh nak petikaikanlah kehebatan kerajaan Amerika Syarikat. Sekarang pun dia orang hebat juga. Kamu jangan ingat Amerika Syarikat ni lemah ya. Dia hebat. Persidangan Damai Paris. Kemudian ada persidangan Damai Paris 18 Januari 1919. Persidangan Damai Paris diadakan untuk bincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat bertujuan pastikan Jerman tidak lagi jadi ancaman kepada keamanan Eropah. Nampak? Persidangan Paris ni pun nanti, persidangan Damai Paris pun nanti dah tak berfungsi lagi. Sebab pada Perang Dunia Kedua, disebabkan Jerman juga yang bangkitnya seorang pemimpin utama di Jerman, iaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler ni pun masalah juga. Nampak tak? Disebabkan perang-perang ni bukan disebabkan oleh rakyat biasa ni. Disebabkan pemimpin-pemimpin tak guna ni, yang gila kuasa ni. Gila nak mendapatkan lebih banyak wilayah ni. Jadi syarat bertujuan pastikan Jerman tidak lagi jadi ancaman kepada keamanan Eropah. Lahirkan deklarasi 14 perkara. Deklarasi 14 perkara. Cikgu benda tersasul banyak sangat bercakap. Kejam-kejam dah bercakap ni. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ni adalah Presiden Amerika Syarikat yang ke-28 ya, sebagai asas perdamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama: penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, sempadan negara berasaskan bangsa. Jadi Amerika Syarikat ni dia bagus, dia antara yang awal-awal ni dia nak sesuatu negara tu ditadbir oleh bangsa tu sendiri. Dia tak nak setuju tentang pada waktu ni lah. Sebelum-sebelum tu dia lain lah dia punya pandangan. Jadi dia dah mula menunjukkan bahawa kalau tak dibiarkan bangsa-bangsa ni mentadbir diri dia sendiri, jadi konflik ni akan berterusan ada. Konflik akan berterusan ada sebab golongan-golongan yang terdiri daripada bangsa-bangsa tertentu akan sentiasa bangkit untuk melawan golongan-golongan penjajah ni. Dan konflik ni akan sentiasa ada lah. Pembunuhan akan sentiasa ada. Pergaduhan akan sentiasa ada. Pertikaian akan sentiasa ada. Jadi mulalah daripada pandangan-pandangan kerajaan-kerajaan Amerika Syarikat ni bahawa
nasib negara tu patut ditentukan oleh rakyat sendiri. Kalau negara tu nak melingkup, rakyat dia yang tentukan dia nak melingkup macam mana. Ya, lebih kurang macam itulah. Sepadan negara berasaskan bangsa. Kemudian adanya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian, Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Kemudian bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Pampasan ni lebih kurang 6 juta kilogram emas. Nilaian dia lah 6 juta kilogram emas. Kalau 1 gram harga dia mungkin 200, jadi kamu darab lah, banyak lah ya, bilion-bilion lah. Lebih kurang nilaian bayaran itu 6 juta kilogram emas. Pampasan yang dikenakan terhadap Jerman. Kemudian dia kena hadkan saiz angkatan tentera dia tak boleh banyak sangat. Sebab dia takut nanti bila dah meningkat semakin banyak, Jerman ni dia mula buta mata. Dia mula nampak jajahan-jajahan dia yang dah hilang tu dia nak ambil balik. Dia nampak bahawa benda-benda ni semua sangat tak adil. Nak kena bayar sampai 6 juta kilogram emas. Baik dia bangunkan negara dia, baik berbagi dekat rakyat dia. Jadi dia tak nak. Dia nak Jerman ni hadkan dia punya saiz angkatan tentera. Kemudian serahkan wilayah tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Nampak banyak benda ni menyebabkan Jerman rasa tak puas hati. Okey, terutama sekali ada seorang Adolf Hitler. Adolf Hitler ni pun terlibat dalam Perang Dunia Pertama ya. Dia pergi berperang juga tapi dia bukan pemimpinnya, dia askar biasa sahaja. Lain dengan Winston Churchill. Winston Churchill tu dia boleh dikatakan ketua panglima juga. Okey, tentera laut. Kemudian Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk galakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Jadi kita tengok sini, dia ada wilayah yang diambil daripada Jerman. Jadi ini ada wilayah yang diambil daripada Jerman. Jadi kita ada diserahkan kepada Poland. Jadi dia asalnya daripada Jerman, kemudian diserah kepada Poland. Di sini diserah kepada Perancis, wilayah yang diambil daripada Jerman. Tapi ada wilayah yang dia bebas zon tentera. Jadi Rhineland ni jadi zon bebas tentera. Kemudian Swissweek Utara ni diserahkan kepada Denmark. Jadi ada wilayah-wilayah yang sebelum ni di bawah Jerman, tetapi bila berlaku Perang Dunia Pertama, Jerman kalah, Jerman terpaksa kena hilangkan ataupun dia hilang dia punya pengaruh, dia punya kekuasaan, dia punya wilayah dan bagi kepada negara-negara yang berdekatan di situ. Kemudian ada juga negara yang merdeka disebabkan oleh berlakunya Perang Dunia Pertama ni, iaitu Estonia, Latvia, Lithuania. Okey, jadi ini maksud peta ni lah. Seterusnya kita pergi pada kesan. Okey, kesan Perang Dunia Pertama. Jadi keruntuhan pemerintah beraja. Di sepanjang garis masa yang cikgu cerita tadi, ada banyaklah raja-raja yang jatuh. Di antaranya Turki Uthmaniyah pun jatuh dia punya pemerintahan beraja dia. Okey, pemerintahan beraja dia ada dinamakan Young Revolution Turk. Young Turk Revolution, di mana rakyat-rakyat Turki ni, golongan-golongan muda ni cuba menjatuhkan ataupun menghapuskan kerajaan beraja Turki Uthmaniyah ni. Dia tak nak lagi dah. Dia nak ada pemerintahan secara demokrasi di mana pemimpin tu dilantik oleh rakyat tu sendiri. Bukan secara turun-temurun dia memegang kuasa pemerintahan secara mutlak. Jadi dia tak nak keadaan macam tu. Ada juga yang melibatkan Jerman kan. Kaiser Wilhelm yang kedua dijatuhkan juga oleh revolusi yang berlaku di Jerman. Asia-Hungary pun hilang pemerintahan dia. Rusia pun hilang pemerintahan dia. Rusia ni walaupun dia Pakatan Bertiga, tetapi memang dah membiak ataupun menyebar luas ketidakpuasan hati terhadap golongan-golongan pemerintahan beraja ni. Okey, pemerintahan beraja. Menyebabkan Nicholas Tsar dan 4 orang anak perempuan dia, seorang anak lelaki dia, isteri dia mati dibunuh. Kemudian Kaiser Wilhelm yang kedua ni Jerman terpaksa turun tahta, kerajaan Republik Jerman didirikan dan dapat perlindungan di Belanda. Jadi Belanda ni dekat mana? Okey, Belanda atas ni. Empire Austria-Hungary bawah pemerintahan dinasti Habsburg.
Jadi dinasti Habsburg ni pun berakhirlah, okey. Di mana berakhir dengan pemberontakan di wilayah yang dikuasai. Tsar Nicholas yang kedua, revolusi tercetus di Rusia, tumbangkan pemerintahan beraja dan dia wujudkan kerajaan komunis pertama di dunia. Kerajaan tu dipimpin oleh Vladimir Lenin. Okey, Vladimir Lenin. Seterusnya Sultan Mehmed. Okey, Sultan Mehmed. Jadi Sultan Mehmed ni sultan yang pada waktu Turki Uthmaniyah tu kalah lah. Turki Uthmaniyah tu kalah. Jadi Khalifah Empire Uthmaniyah digulingkan. Jadi kerajaan Turki pun bercorak republik dan diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Jadi memanglah sekarang ni kalau kita dengar cerita orang-orang Islam kan, betapa mereka tak suka je Mustafa Kemal Atatürk. Sebab apa? Sebab sikap sekularisme dia tu sangat menebal. Dia sebenarnya bukan sekularisme pun Mustafa Kemal Atatürk, sebab sekularisme ni dia cuba pisahkan agama dengan pentadbiran. Tapi agama masih lagi tetap boleh berjalan. Orang nak semayang boleh pergi semayang. Orang nak jalankan aktiviti di masjid boleh jalankan aktiviti di masjid. Cuma dia tak terlibat dalam pentadbiran negara. Tapi Mustafa Kemal Atatürk ni buat apa? Dia bukan sekadar sekularisme. Dia bukan sekadar agama tu tak boleh mencampuri urusan pentadbiran. Tapi dia tu sendiri dengan segala kuasa yang dia ada, autokratik yang dia ada, dia campuri urusan agama. Dia tak bagi orang terlibat dengan mendalam dengan agama. Jadi dia ganggu urusan agama tu sendiri. Okey, itu yang menyebabkan orang tak suka dekat dia lah. Tetapi penduduk Turki itu sendiri pada waktu tu memang sangat menyokong kuat Mustafa Kemal Atatürk ya. Dan sampai sekarang pun dia merupakan salah satu figure yang membebaskan Turki. Dan gambar dia sendiri pun ada pada istana presiden. Pada bilik presiden tu gambar Mustafa Kemal Atatürk. Dan dia merupakan tokoh penting bagi kerajaan Turki lah, kerajaan Turki. Kemunculan negara baru, keruntuhan Empire Austria-Hungary, lahir negara baru. Contohnya lahirnya negara Austria, Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia. Perpecahan Empire Rusia bawa kepada penumbuhan negara baru seperti Poland, Latvia, Estonia, Lithuania. Empire Ottoman pula muncul negara baru seperti Lebanon, Syria, Iraq. Okey, kesan terhadap negara. Raja Melayu diminta tandatangani peristiharan perang yang sokong dan beri taat setia kepada kerajaan British bagi sekat kebangkitan orang Melayu. Jadi dia tak nak orang Melayu ni pergi sokong, tambah-tambah musuh dia lah. Kalau sokong dia tak apa. Raja-raja Melayu pun terkenal ya. Dia bagi banyak duit pada kerajaan British waktu Perang Dunia Pertama ni untuk membantu British dalam berperang dengan kuasa tengah. Pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan pentadbiran British, termasuklah memperuntukkan kuasa Persuruhjaya Tinggi British untuk negeri Melayu diletakkan di bawah undang-undang tentera jika perlu. Nampak tak? Bila undang-undang tentera dilakukan, akhir sekali kuasa raja dah tak ada apa-apa lah. Pemerintah tertinggi British tu nanti yang akan berkuasa penuh. Tak ada apa yang berlaku dekat tanah Melayu ni. Sampai tahap tu dia perkenalkan undang-undang untuk beri kuasa penuh kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Kemudian kemakmuran ekonomi negeri Melayu juga dimanipulasi oleh British. Jadi apa hasil bumi yang ada ni dibawa baliklah pergi dekat British tu untuk digunakan untuk berperang dengan Jerman. Sepatutnya kalau kita ada hasil bumi, kita bantu dulu rakyat dekat bumi itu. Rakyat dekat tanah asal tu. Dia punya kemaslahatan dia punya kebajikan dia dijaga. Tapi semua tu diambil, dirampas dan dibawa untuk tujuan berperang. Okay, untuk buat dia punya senjata api, buat dia punya kapal perang. Dia wang hasil biji timah dan getah diguna untuk biayai operasi British dalam Perang Dunia yang Pertama. Jadi cikgu dah cubalah sedaya mampu ya. Cakap banyak rasanya dah lebih 3 jam. Kadang-kadang tersasul lidah ni. Duk sebut perkataan-perkataan yang salah. Kamu jangan gelak kat cikgu lah ya. Cikgu dah upaya sedaya mampu ni untuk terangkan Perang Dunia yang Pertama ni.
kalau tak banyak, sedikit, harap kamu boleh faham lah tentang dia punya garis masa, terutama sekali bagaimana satu pihak terlibat dengan pihak yang lain, kemudian masuknya pihak yang lain join kepada Pakatan Bertiga ataupun Kuasa Tengah, kemudian apa yang berlaku, lepas tu peperangan ni, kita dengar macam perang kan, tapi di situ, di sebalik peperangan, pertempuran di medan-medan tempur tu, ada beratus ribu rakyat yang mati. Beratus ribu rakyat yang mati. Dan kalau kamu tengok cikgu tulis kat sini, cikgu tulis lah, cikgu ambil daripada Wikipedia ni, untuk Pakatan Bertiga, lebih kurang 5 juta askar yang mati. Dan untuk yang Pakatan Kuasa Tengah ni, Kuasa Tengah, lebih kurang 4 juta yang mati. Kita dengar ni macam nombor-nombor biasa saja. Bayangkanlah kita campur dua-dua ni, lebih kurang 10 juta askar yang mati. Itu tak cerita lagi tentang penduduk-penduduk awam. Itu tak cerita tentang genocide tadi, Armenian genocide tadi, massacre tadi, yang boleh dikatakan hampir 600,000 ke 1.6 juta tu. Ya, banyak yang mati. Kalau penduduk kita dekat Malaysia ni ada lebih kurang 30 juta, 1/3 rakyat Malaysia mati dah. Berkelimpangan mayat dekat tengah-tengah jalan ni. Bayangkanlah betapa teruknya. Sebab tu kalau orang cerita dekat cikgu, kata, oh zaman dulu lagi bagus daripada zaman sekarang. Zaman dulu macam-macam ada lah. Zaman dulu tak ada masalah itu, tak ada masalah ini. Cikgu kata tak adanya. Zaman dulu sangat-sangat teruk keadaan dia. Dengan tanah Melayu ni tindas oleh kerajaan British. Datang British, tindas oleh British. Datang Jepun, tindas. Kemudian masuk komunis, tindas. Okey. Kemudian nak membangunkan negara adalah susah payah dia nak membangunkan negara. Berlakunya cetusan pergaduhan kaum yang teruk pada 1969 tu. Macam-macam keadaan dia. Sekarang ni boleh dikatakan sangat-sangat bagus kehidupan kita. Aman lah, aman. Walaupun ada sekarang ni tengah COVID kan. Tapi dulu tu lagi teruk. Okay? Betapa banyaknya ibu dan ayah ni yang anak-anak dia mati dekat medan-medan pertempuran yang terlibat dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Itu belum cerita tentang wabak lagi. Ada yang diceritakan wabak Spanish flu, ada yang melibatkan Black Death. Belum wabak lagi. Ya. Apa yang kita ada sekarang ni boleh dikatakan berpuluh kali ganda lebih baik daripada apa yang sebelum-sebelum generasi-generasi awal kita ada. Bayangkanlah penduduk, kalau yang Chinese ada dekat sini, penduduk-penduduk Cina yang sebelum ni datang ke Tanah Melayu, dia orang pun susah dekat sana dengan pemerintahan dinasti dinasti Qing yang sangat-sangat zalim kepada rakyatnya, hanya fikir kepada keluarga diraja sahaja. Kemudian ada pula peperangan, masalah candu di kalangan penduduk, kemudian dikawal oleh British yang menyebabkan British bawa dia orang masuk ke Tanah Melayu. Dia orang tak ada lah bagus kehidupan ya. Kemudian bila datang Tanah Melayu pula jadi macam seolah-olah hamba abdi kepada kerajaan British pula. Sama juga India pun. Kemudian datang pula Jepun, lagi teruk. Masyarakat India, masyarakat Cina kena. Masyarakat Cina kena. Kemudian datang pula Jepun dah kalah, datang pula komunis, pun masalah juga. Orang Melayu bergaduh teruk dengan Cina. Macam-macam lah situasi yang merumitkan keadaan. Ya. Sebab tu cikgu kata zaman sekarang ni adalah zaman yang boleh dikatakan aman damai lah. Tak adalah kita pergi nak bawa parang, keluar daripada rumah bawa parang nak pergi tetak jiran kita yang Chinese ke yang Indian ke, tak ada ya. Dan kita ada undang-undang yang di bawah undang-undang tu semua orang sama. Bawah undang-undang tu semua orang sama. Okey. Kita alhamdulillah kita tak lahir dekat zaman tu. Kalau lahir kat zaman tu tak tahulah macam mana.